Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nadia Sunnah binti Muhammad Yazid dan tajuk kami berkaitan dengan teori jin Piaget dalam kehidupan harian. Okey, pada pandangan jin Piaget, minda kita boleh berkembang, berubah dan boleh mengadaptasi masalah yang berlaku apabila berinteraksi dengan persekitaran kita. Piaget tidak berminat untuk melihat hasil jawapan yang betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tapi beliau lebih berminat dengan melihat pola-pola yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan sumbangan pengetahuan kepada bagaimana proses pembentukan pemikiran perkembangan itu berlaku di kalangan kanak-kanak. Okay, pandangan Piaget terhadap perkembangan kanak-kanak pula, Piaget mengatakan tiap-tiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Dengan sebab itu, kanak-kanak di dalam sesuatu peringkat umur bukan sahaja berbeza dari segi kebolehan, malah mereka juga berbeza dari segi kecepatan perkembangan kognitif mereka. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan secara berperingkat, dan yang paling penting ialah perkembangan peringkat yang berikutnya, kerana peringkat perkembangan yang lebih asas dapat membantu untuk perkembangan seterusnya. Piaget juga ada menjelaskan 3 cara untuk konsep kanak-kanak mengetahui sesuatu. Yang pertama melalui interaksi sosial, iaitu kanak-kanak melalui sesuatu daripada orang lain. Contohnya dari segi percakapan, bahasa, tingkah laku dan sebagainya. Yang kedua melalui pengetahuan fizikal, iaitu pengetahuan tentang sesuatu benda. Pengetahuan ini boleh diperolehi dengan penerokaan dunia fizikal dan belajar tentang bentuk seperti bulat ataupun dari segi rasa, keras atau lembut, panas atau sejuk. Okay, konsep-konsep ni tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. Okay, yang ketiga, yang terakhir sekali, melalui logical matematik yang meliputi konsep number, klasifikasi ruang, masa, hubungan dan sebagainya. Okey Zahra, ini apa? Monyet. Monyet? Okey, ini bukan monyet, ini kongkang. Ataupun bahasa Inggeris namanya slow loris. Loris. Ini gambar monyet. Cuba ya Zahra tengok apa perbezaan antara kongkang dan monyet. Monyet ada seperti mata. Mata kongkang lebih besar dan bulat. Bentuk muka pun berbeza. Monyet mukanya lebih besar dan saiz kongkang lebih kecil, dan kongkang selalu menyorok di sebalik daun-daun. Ekor. Monyet pula suka bergayut di dahan pokok. Faham Zahra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azhar binti Ibrahim. Seterusnya ialah proses mencapai keseimbangan. Jin Piaget berpendapat setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka. Kecenderungan untuk memahami sesuatu situasi dan menyelesaikan sesuatu kekusutan sentiasa berlaku pada setiap individu. Pengalaman yang diperolehi oleh seseorang individu akan disusun di dalam minda masing-masing dan membentuk satu sistem yang dikenali sebagai skema. Ini adalah kuda. Badannya besar, berkaki 4, ada rambut dan ada ekor. Ini pula kuda juga, berkaki 4, badannya besar dan ada ekor.
berdasarkan contoh tadi, beliau mula mengembangkan skema kuda. Dia tahu bahawa kuda itu besar, berkaki 4 dan ada ekor. Ketika beliau melihat lembu untuk pertama kalinya, dia mungkin akan menyebutnya seekor kuda. Lagipun, ia sesuai dengan skema beliau untuk ciri-ciri kuda. Ia adalah haiwan yang mempunyai 4 kaki dan ekor. Sebaik sahaja dia diberitahu bahawa ini adalah haiwan yang berbeza, yang disebut sebagai lembu, dia akan mengubah skema yang ada untuk kuda dan membuat skema baru untuk seekor lembu. Seterusnya adalah asimilasi. Asimilasi bermaksud satu proses di mana pengetahuan baru yang diterima oleh kanak-kanak dimasukkan dalam skema pemikiran yang ada dalam kanak-kanak. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat boomerang. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan menggunakannya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru berkenaan boomerang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Happy Mahani binti Yaakob. Topik kali ini ialah terapan teori Jean Piaget dalam kehidupan harian. Terdapat 4 konsep penting yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. Yang pertama, skema. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, adaptasi. Dan yang keempat, akomodasi. Kita akan tengok kepada adaptasi dan juga akomodasi. Baiklah, di dalam teori pembelajaran kognitif Jean Piaget, adaptasi dan keseimbangan iaitu akomodasi adalah saling berkait antara satu sama lain dan saling mempengaruhi. Kedua-duanya menggunakan skema sebagai asas tindakan mereka. Kehidupan kanak-kanak di dalam alam sekitar, sekiranya skema iaitu bentuk tingkah laku yang sedia ada telah memadai digunakan untuk memuaskan keperluan semasa proses pengubahsuaian diri, maka kanak-kanak ini tidak perlu lagi memperolehi pengalaman baru dan pembelajaran baru tidak akan berlaku. Di dalam situasi ini bermakna skemanya masih belum berubah, adaptasinya pun masih belum berubah. Oleh itu, perhubungan dalaman dan luaran kanak-kanak dikatakan sedang di bawah keadaan keseimbangan. Namun sebaliknya, jika seseorang kanak-kanak itu tidak dapat menggunakan skemanya yang sedia ada untuk mengadaptasi keperluan dan alam sekitar, keadaan keseimbangan kanak-kanak tersebut akan hilang dan lenyap. Baiklah, ini ialah contoh. Yusuf tahu tak haiwan bernama kucing? Tak tahu ibu, macam mana rupa kucing? Kucing mempunyai 4 kaki, berekor panjang, berbulu dan berbunyi miau, miau. Miau, miau. Ada haiwan berkaki 4, berekor panjang, berbulu dan berbunyi miau. Ini pasti kucing. Au, 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 au. Berkaki 4, berekor panjang, berbulu tapi berbunyi au, au. Ini bukan kucing. Ibu, tadi Yusuf nampak haiwan seperti kucing tetapi berbunyi au, au. Contoh itu tadi merupakan satu proses di mana pengetahuan baharu yang diterima oleh kanak-kanak dimasukkan ke dalam skema pemikiran yang sedia ada dalam diri mereka. Di dalam proses adaptasi ini, skema mereka beransur-ansur berubah hingga perubahan tingkah lakunya menjadi semakin kompleks. Mengikut pandangan Piaget, adaptasi merangkumi 2 bentuk. Satunya ialah asimilasi dan satu lagi akomodasi. Namun, kedua-duanya saling berkait rapat dan melengkapi antara satu sama lain.
Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi adalah dikenali sebagai proses akomodasi. Ringkas kata, menurut Piaget, murid belajar melalui proses adaptasi dan juga asimilasi di mana maklumat yang sedia ada dapat diperkukuh dan ditambah. Contoh yang seterusnya. Oh, itu ialah anjing yang mirip kucing tetapi mempunyai bunyi yang berbeza. Oh, oh. Berkaki 4, berekor panjang, berbulu, berbunyi au au. Ini pasti anjing. Contoh itu tadi merupakan satu proses di mana Yusof terpaksa membuat perubahan dan modifikasikan kepada skema pemikiran yang sedia ada kerana pengetahuan yang baru diterima tidak sepadan dengan pemikiran yang lama. Peringkat sensori motor adalah peringkat 0 hingga 2 tahun. Perkembangan kognitif di mana bayi menggunakan diri dan pergerakan fizikal mereka untuk mempelajari persekitaran mereka. Skema-skema yang terbentuk adalah hasil dari interaksi fizikal bayi dengan persekitaran. Kanak-kanak pada peringkat ini akan merasa puas menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap dan juga berminat dengan objek yang berada di persekitarannya. Kepuasan akan terhasil apabila mereka berupaya mengenakan tindakan terhadap objek dan menyebabkan mereka melakukan tindakan tersebut berulang-ulang. Selain itu, mereka juga mula menunjukkan permulaan pemikiran logik di mana aktiviti fizikal mereka mula mempunyai matlamat yang mudah. Pada peringkat sensori motor pula, contoh kita dapat tengok daripada itu kanak-kanak menggunakan mulut untuk merasa objek, mengkoordinasi mata dan tangan untuk mencapai objek seperti mencapai buku. Kanak-kanak juga menghisap ibu jari, memasukkan objek ke dalam mulut, mencapai objek yang berbunyi. Bunyi yang dihasilkan akan mendatangkan puasan yang menyebabkan kanak-kanak mengulang perbuatan tersebut. Seperti apabila kanak-kanak itu mendengar sebuah lagu, jadi dia akan mengikut lagu tersebut. Kanak-kanak yang telah mencapai tahap ini dapat mengatur skema-skema yang mudah dan logik untuk menggunakan barang-barang daripada sebuah bekas yang tertutup atau boleh mengatur langkah untuk mengambil objek yang jauh. Seperti ikut tersebut ada di peringkat pra-operasi pula adalah untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak akan beralih ke peringkat di mana mereka mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru. Kanak-kanak boleh menggambarkan dan merancang pergerakan atau aktiviti dengan menggunakan minda mereka untuk membentuk skema, dan perkembangan berlaku apabila kanak-kanak dapat mewakili sesuatu dengan simbol mental. Simbol yang digunakan termasuk bahasa, isyarat, gambar dan digunakan untuk menyatakan objek, orang atau peristiwa yang dialami oleh kanak-kanak. Pada peringkat pra-operasi, kita dapat tengok kepada kanak-kanak yang dah boleh menulis huruf-huruf atau perkataan-perkataan yang mudah seperti A, B, C, D, ayam, titik. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah boleh melompat, berlari dan sebagainya. Seterusnya, operasi konkret. Operasi konkret ini bermula daripada 7 hingga 11 tahun sahaja. Pada masa itu, kanak-kanak akan memahami berfikiran berbalik ataupun berfikiran terbalik. Memahami konsep pemeliharaan, boleh mengelas dan menyusun. Selesaikan masalah dalam bentuk logik dan sempurna. Seterusnya, kanak-kanak menguasai konversasi ataupun konsep tentang berat, isim dan bentuk objek. Contohnya, Hi, today I am going to be teaching you guys heavy and light. This one is heavy because this one is full of water.
This one is light because this one has nothing in here. Thank you. Bye. Seterusnya, operasi formal. Operasi formal ini pula merujuk kepada kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan yang ke atas. Pada masa itu, mereka dapat menyelesaikan masalah abstrak dengan logik, pemikiran saintifik, perhatian kepada identiti diri dan isu sosial, egosentrik remaja. Kesimpulan yang kita dapat daripada sebutan video ini, daripada konsep Jin Piaget sendiri, kita sebenarnya dapat mempelajari cara pemikiran kanak-kanak melalui pemerhatian dan kita dapat mendalami cara pemikiran kanak-kanak. Pengalaman daripada aktiviti fizikal dan mental dapat membantu mematangkan kanak-kanak serta mengembangkan kognitif mereka. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me